Pada 21 Julai yang lepas, Mark Zuckerberg telah mengumumkan yang mana aplikasi Facebook ni dia akan membuat macam pecahan. Ada satu tab tu kita boleh pilih nak tengok kawan-kawan kita, ataupun nak tengok page, ataupun kita nak tengok ruangan video sahaja. Tu dia dah pecahkan. Tetapi secara generalnya dekat tab yang paling default, kita tekan Facebook, kita terus masuk, itu mereka akan lebih mencadangkan kepada konten-konten berbanding dengan apa yang kita ikuti, apa yang kita follow, ataupun kawan-kawan yang kita berkawan. Facebook akan lebih mencadangkan halaman-halaman yang kita tak pernah follow lagi. Sebab Facebook ni dia cuba nak jadi macam TikTok. Benda ni tak asing lagi lah, sebab sebelum ni Facebook pun memang suka meniru. Contohnya macam stories dipelopori oleh syarikat namanya Snapchat, tapi yang tirunya Facebook. Dan Reels pun semua orang tahu Facebook tiru TikTok. Jadi kenapa nak tiru TikTok ni? Contoh lain pula macam Instagram kan bawah Facebook juga, bawah Meta. Kim Kardashian dan juga Kylie Jenner, antara manusia yang paling tinggi follower dia dalam Instagram, pun telah merungut supaya dikembalikanlah fungsi asal Instagram tu, supaya tak ke arah konten tetapi lebih ke arah perkongsian kawan-kawan. Kita lebih sukakan media sosial ni pada awalnya, kita lebih suka perkongsian berbentuk connection, perhubungan, sebab itu fungsi media sosial awalnya. Tapi zaman dah makin berubah ni, orang lebih kepada konten, mula berarah konten hasil-hasil video. Kenapa TikTok ni digemari sangat? Berdasarkan pemerhatiannya, kebanyakannya golongan muda ni semakin ramai yang berkumpul, berinteraksi dalam aplikasi TikTok. Sebab apa? TikTok ni dia macam-macam dia ada. Pada awalnya dia lebih pada kongsian video, tetapi video tu bukannya macam kita upload video dekat YouTube ataupun Facebook. Video tu kita boleh edit. Sebelum ni mana ada aplikasi media sosial yang boleh edit video, yang boleh letak lagu, dah sedia ada lagu, boleh letak perkataan, tulisan yang dah memang sedia ada. Macam tu tak ada. Ada pun fungsi dia terhad, contoh tulisan biasa saja. Tapi TikTok ni kita sampai boleh edit macam-macam, walaupun dengan satu aplikasi tu. Selain tu juga sekarang ni TikTok dia dah mula menarik content creator dekat YouTube ataupun kat Facebook ni masuk ke dalam platform mereka dengan mengadakan satu feature video yang mereka boleh letak dekat dalam TikTok ni dah dipanjangkan kepada 10 minit. Jadi orang-orang yang sebelum ni dia kata alah TikTok ni untuk budak-budak je sebab dia punya maklumat pendek, jadi kita pun tak boleh nak fokus. Dah tak ada alasan lah nak masuk ke dalam TikTok ni. Selain tu juga video-video yang joget-joget itu semua sekarang ni dah semakin berkurangan. Masa tu saya tengok video berani buat, Brother Syafiq nama dia, dia dah buat eksperimen, dia install TikTok tanpa ada apa-apa ikutan, dah tak ada joget-joget. Itu yang dia dah buat ujian tu, dan dia pun telah masuk ke dalam TikTok. Sebabnya dah ada 10 minit punya feature. Dekat TikTok ni kita ada pesaing kepada Shopee, dah boleh mula promote barang, dah boleh jadi affiliate dah pun. Kita akan dapat commission dalam TikTok tu. Saya tak tahu lagi macam mana, saya belum lagi explore dia punya fungsi tu. Bila kita scroll akan ada orang promote barang tu, contohnya wireless microphone yang simple tu kan, yang kecil tu. Ramai saya perasan dah promosikan barang tersebut. Pesaing macam Shopee dah mula tergugat lah, sebab Shopee pula ada macam-macam hal. Dia punya voucher nak kita guna pun dah terhad. Jadi ramai mula beralih arah kepada TikTok sebab buat masa sekarang lah kita ada free shipping. Kelebihan TikTok berbanding social media lain pula ialah monetization yang agak mudah untuk didapati. Contohnya kalau kita dah boleh buat live, lepas tu dekat dalam live tu kita berpeluang untuk mendapatkan gift daripada sesiapa sahajalah yang mengikuti kita punya live tu, dan kita berpeluang untuk dapat duit daripada gift tersebut. Sebab tu kalau kita tengok beberapa jenis orang ni, dia menempelkan diri dia dekat dalam satu akaun nama dia Sultan Pemurah.